Nama saya Sulaiman. Nombor matrik saya 17 DUP 20F 2035. Nama saya Ahmad Fahmi. Nombor matrik saya ialah 17 DUP 20F 2013. Nama saya Nur Fahanis. Nombor matrik saya 17 DUP 20F 2031. Nama saya Suraya Hanif. Nombor matrik saya 17 DUP 20F 2033. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan kesan perjanjian Inggeris Belanda terhadap alam Melayu. Pengenalan. Kesan perjanjian Inggeris Belanda terhadap alam Melayu. Perjanjian London 1824 menyebabkan pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di alam Melayu. Seterusnya, ini berlaku kesan daripada syarat perjanjian London 1824. Kemudian, persaingan kuasa-kuasa barat di alam Melayu membawa kepada perancangan British dan Belanda untuk membuatkan pembahagian kawasan pengaruh masing-masing. Perancangan ini tak hasil melalui perjanjian London 1824 yang ditandatangani oleh British dan Belanda. Akhir sekali, kandungan perjanjian ini merangkumi butiran tentang wilayah pengaruh perdagangan dan kewangan, memberikan kesan penting terhadap alam Melayu. Syarat perjanjian di sini ada 2 poin. Poin pertama, British bundur dari Sumatera, kemudian menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda, tidak membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau, Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Poin yang kedua pula, Belanda diorang mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Seterusnya, menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada BH, tidak membuka pertempatan baru di tanah Melayu. Okey. Kemudian, kesan perjanjian Belanda. Perjanjian Belanda di sini membawa masuk pembahagian alam Melayu kepada 2 lingkungan ke pengaruh barat. Daripada sini ada beberapa poin. Antaranya Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sepada misalkan pengaruh BH dan Belanda. Seterusnya, kawasan sebelah barat dan selatan Melaka meliputi Kepulauan Riau, Lingga dan sekitarnya berada di kawasan pengaruh Belanda dikenali Hindia Timur Belanda. Poin yang terakhir pula, kawasan utara timur Selat Melaka meliputi Singapura dan Tanah Melayu berada di bawah pengaruh BH dikenali sebagai Tanah Melayu. Kesan kedua ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Johor menjadi tanah jajahan British. Pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggung didesak menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Sultan telah meninggalkan Singapura dan berpindah ke Melaka. Pemerintah Johor berpindah pusat pentadbiran ke Johor Bahru. Akan mengakibatkan peristirahan kedaulatan Pahang. Berikutan pengukuhan kuasa British di Singapura dan Johor serta pergolakan yang berlaku di Riau Lingga, Bendahara Tun Ali di Pahang cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau pada 1853 dengan permufakatan pembesar. Bendahara mengisytiharkan Pahang negeri yang bebas dan berdaulat. Berakhirnya Kesultanan Johor Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman di bawah pengaruh Belanda pada tahun 1911. Institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda dan wilayah Riau Lingga diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Kesan seterusnya ialah Singapura menjadi tanah jajahan British. Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Husin Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman berada di pengaruh Inggeris, British maksud saya. Pada Ogos 1824, Sultan Husin dan Temenggung Abdul Rahman didesak menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Sultan Husin meninggalkan tempat bersemayam di Kampung Geram, Singapura dan berpindah ke Bandar Hilir, Melaka.
pemerintah Johor memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Bahru. Lapar hubungan Inggeris-Belanda di Timur. Perhubungan mereka masih lagi tegang. Rasa benci orang Inggeris terhadap Belanda disuarakan dalam laporan-laporan pegawai negeri-negeri Selat dan dalam akhbar-akhbar Singapura. Persaingan perdagangan juga terus menjadi sengit. British menuduh Belanda melanggar syarat-syarat perjanjian, tetapi British terpaksa menelan hakikat ini dan terus memberi bantuan kepada Belanda dan memastikan bahawa Belanda benar-benar menjadi sekutu yang dapat mengimbangkan kekuatan British terutama di Eropah. Kesan seterusnya ialah pelanunan. Belanda tidak mematuhi sepenuhnya syarat yang berkenaan dengan penghapusan lanun di perairan Kepulauan Melayu. Pihak Belanda hanya mengambil tindakan terhadap kegiatan pelanunan di kawasan perairan di bawah pengaruhnya iaitu Kepulauan Hindi Timur. Akibatnya, British terpaksa mengambil langkah-langkah sendiri untuk menghapuskan pelanunan dan ini memakan masa serta menelan banyak perbelanjaan. Kesan terakhir ialah pertelingkahan mengenai Borneo. Perbalahan antara pihak British dan Belanda di Kepulauan Melayu tercetus akibat salah faham terhadap syarat-syarat kewilayahan. Perbalahan mengenai syarat sebarang pulau lain ke selatan Singapura tercetus apabila Sultan Brunei menyerahkan labuan kepada pihak British pada tahun 1946. Belanda menganggap bahawa labuan terletak di selatan Selat Singapura dan berada di lingkungannya sepengaruhnya. Walau bagaimanapun, masalah ini dapat diselesaikan apabila pihak British dapat membuktikan kedudukan geografi labuan yang sebenarnya. Jadi rumusan kesan perjanjian Inggeris-Belanda di alam Melayu ialah perjanjian London 1824 memaparkan Pakatan Kuasa Barat dalam menangani persaingan di alam Melayu. British dan Belanda juga telah bertindak sewenang-wenangnya membahagikan wilayah tanpa melibatkan Raja-Raja Melayu. Perjanjian ini telah merintis pembahagian alam Melayu menjadi dua buah entiti yang berasingan dan menjadi asas kepada sempadan Malaysia dan Indonesia pada masa ini. Peristiwa ini juga telah menyedarkan kita tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing.